Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada pensyarah bagi subjek FKIK 3013 iaitu Puan Zuraida binti Muhammad. Pada hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya akan membuat pembentangan bagi tugasan yang kedua iaitu tugasan pembentangan kumpulan. Jadi, pembagian tugasan bagi kumpulan kami ialah bagi membentangkan mengenai kertas cadangan bagi forum yang bertajuk Usrati Jannati. Seterusnya, baiklah, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut untuk perincian pembentangan ini, jadi lebih baik saya perkenalkan dahulu ahli kumpulan saya. Jadi, ahli kumpulan saya pertama adalah Asfa. Okay, Asfa, angkat tangan Asfa. Okay, baik. Untuk ahli kumpulan kedua saya adalah Ahmad Syahir bin Tauhid. Syahir. Okay. Dan saya sendiri untuk ahli kumpulan yang terakhir iaitu Muhammad Haikal bin Abdul Rahman bagi JK Kertas Cadangan. Okay, Asfa. Okay, sebelum kita bergerak untuk mengenali apa itu kertas cadangan Usrati Jannati, jadi saya akan membuat perincian sedikit lah mengenai pengenalan konsep kertas cadangan. Jadi, kertas cadangan ini merupakan satu bentuk dokumen bertulis. Ianya perlu dikemukakan untuk perbincangan, keputusan lanjut dan kelulusan pihak tertentu. Jadi, dalam hal ini, kertas cadangan yang dilaksanakan adalah untuk mendapat kelulusan daripada KJ Japim iaitu Ustaz Jainuddin Bingah. Jadi selain itu, kertas cadangan ini adalah bersifat formal dan akan dibentangkan untuk perbahasan. Okay. Jadi untuk kertas cadangan ini adalah mengenai forum yang akan dilaksanakan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan forum? Jadi, forum merupakan perjumpaan untuk perbincangan terbuka tentang perkara yang menjadi kepentingan awam. Dan ini adalah dijelaskan oleh Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkara definisi perkahwinan adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Jadi forum yang dilaksanakan ini adalah mengenai forum perkahwinan dan pengubaran. Seterusnya, Asfa. Okay, jadi seterusnya kita dapat lihat mengenai gambaran yang lebih jelas mengenai kertas kerja yang telah dilaksanakan iaitu kertas kerja Usrati Jannati. Jadi seperti yang dapat dilihat di dalam skrin, okay, ini merupakan muka surat pertama kertas cadangan tersebut yang merangkumi tujuan, latar belakang, asas pertimbangan dan perincian cadangan. Untuk muka surat yang kedua dan muka surat yang ketiga, okay, ia merangkumi aspek seperti kumpulan sasaran, medium, implikasi yang terdiri daripada implikasi kewangan serta implikasi jadual waktu BDP, kesimpulan, perincian aktiviti. Seterusnya, Asfa. Manakala untuk muka surat yang kelima dan muka surat yang terakhir iaitu muka surat yang keenam, ianya merangkumi lampiran yang merangkumi tentatif program Usrati Jannati yang bermula daripada 9 pagi hingga 12.30 hari serta merangkumi lampiran AJK yang terlibat dalam pembagian kerja dan juga merangkumi anggaran pembelanjaan yang terlibat bagi forum yang telah dilaksanakan. Baiklah, ini merupakan gambaran mengenai kertas cadangan Usrati Jannati mengenai perinciannya. Jadi, kertas cadangan Usrati Jannati ini merupakan kolaborasi dan kerjasama siswa guru FIK Kekeluargaan dan Japim. Jadi, untuk AJK yang terlibat dalam pelaksanaan forum Usrati Jannati ini adalah siswa guru yang mengambil subjek FIK Kekeluargaan. Selain itu, kertas cadangan Usrati Jannati ini akan dapat memberi pencerahan mengenai konsep
perkahwinan dan pembubaran menurut undang-undang Islam. Jadi panel yang dijemput adalah panel yang pakar dalam bidang undang-undang Islam ini. Iaitu kertas cadangan ini juga akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai pembahagian bidang tugas dan AJK, anggaran perbelanjaan, tentatif, implikasi serta perincian aktiviti yang turut disertakan. Pada proses penghasilan kertas cadangan ini juga, ia merangkumi proses permurnian yang merangkumi daripada beberapa proses seperti proses perjumpaan dengan ustazah serta proses mendapat kelulusan daripada KJ Japim sendiri iaitu Ustaz Jainuddin Bingah. Okay, Asfar. Jadi, seperti yang dapat lihat adalah slide seterusnya merupakan slide proses menghasilkan kertas cadangan. Jadi, untuk langkah yang pertama, maafkan saya, untuk langkah yang pertama adalah perjumpaan dan perbincangan bersama pensyarah buat kali pertama. Jadi, untuk perjumpaan dan perbincangan pensyarah ini, ianya dilaksanakan untuk mendapat perincian yang lebih lanjut daripada ustazah mengenai apa yang diperlukan dalam kertas cadangan tersebut. Jadi, selain itu, perbincangan pembahagian tugas di antara AJK kertas cadangan juga turut dilaksanakan. Jadi, untuk AJK kertas cadangan ini, terdapat 6 orang yang terlibat dalam AJK kertas cadangan ini, iaitu 3 orang daripada ahli kumpulan 1, manakala 3 orang lagi daripada ahli kumpulan 3, iaitu kami sendiri. Jadi setelah proses perbincangan pembahagian tugas di antara AJK kertas cadangan ini, jadi proses pemurnian hasil komen daripada pensyarah juga turut diambil kira bagi proses penambahbaikan dari semasa ke semasa sebelum proses pelaksanaan kertas cadangan tersebut dilaksanakan pada proses akhir, iaitu proses menghasilkan kertas cadangan tersebut. Pengesahan daripada KJ Japim sendiri iaitu Ustaz Jainuddin Bingah telah dilaksanakan untuk mendapat kelulusan bagi pembelajaran yang diperlukan serta kelulusan jemputan pensyarah pembelajaran bagi panel yang terlibat dalam forum ini. Hasfa? Okey, sekian saja daripada saya untuk perincian mengenai kertas cadangan serta langkah-langkah penghasilan kertas cadangan tersebut. Seterusnya saya akan menyerahkan pembincangan ini kepada ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Asfar bin Jazlan untuk pembincangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya merupakan Muhammad Asfar bin Jazlan, pelajar siswa guru semester 7 IPD KIK dan mengambil option pendidikan khas masalah pendengaran. Sekarang saya akan membentangkan mengenai latar belakang bagi kertas cadangan ataupun forum yang kami laksanakan. Okey, pertama sekali sasaran. So, sasaran bagi program yang kami laksanakan ini adalah kepada siswa guru semester 7 yang mengambil elektif terbuka fiqh kekeluargaan Islam sebanyak 84 orang. Dan seterusnya, rasional bagi kertas cadangan ini adalah penghubung kepada para muslimin dan muslimah berkaitan info-info terkini dalam pelbagai bidang dan bagi menjalankan kempen yang berkaitan dengan dunia kekeluargaan Islam. So, forum mengenai prosedur dan perkahwinan dan pembubaran ini akan dapat memberikan maklumat ataupun info-info kepada siswa guru IPD KIK ni tentang macam mana kita nak menguruskan perkahwinan, macam mana prosedur dia, apa yang perlu kita lakukan dan sebagainya. So, maklumat-maklumat ini adalah amat penting bagi siswa-siswa guru ini sebelum mereka mendirikan rumah tangga apabila mereka berkahwin nanti.
Okey, adjektif bagi program ini adalah pertama sekali dia dapat memberi pendedahan mengenai hubungan dalam rumah tangga, permasalahan, cara penyelesaian dan pelbagai lagi berkaitan rumah tangga yang perlu difahamkan sebelum melangkah ke alam perkahwinan yang sebenar. So seperti kita tahulah di Malaysia ini ada banyak kes-kes perceraian ataupun pembubaran perkahwinan berlaku. So dengan melalui program ini berharap bahawa siswa guru PJKIK ini dapat diberikan kesedaran tentang tanggungjawab yang akan dipikul sebelum mereka melangkah ke alam perkahwinan dan mendirikan rumah tangga. Dan seterusnya objektif bagi program ini adalah memantapkan lagi sasiah pelajar muslimin dan muslimat yang beretika dan berakhlak mulia berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan seharian. So seperti kita tahu, agama Islam ni merupakan satu agama yang indah. So mengikut Islam ni suami dan isteri itu mempunyai peranan masing-masing untuk memastikan bahawa rumah tangga itu sentiasa dalam keadaan tenang, tenteram dan bagi sentiasa mengikut syariat ataupun apa yang telah ditunjukkan oleh agama Islam itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Asas-asas pertimbangan bagi forum ini adalah pertama sekali merupakan satu usaha untuk memantapkan lagi pengalaman akhlak serta peribadi yang mulia, khususnya di kalangan pelajar muslimin dan muslimat di dalam kampus dan juga dalam kehidupan harian. So melalui forum ini siswa-siswa guru IPJKIK yang mengambil fiqh kekeluargaan ataupun yang menghadiri forum tersebut, dia akan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan memantapkan lagi akhlak pribadi mereka untuk menjadi seorang yang muslimin atau seorang muslim yang berjaya. Dan seterusnya dia juga diselarikan bersama dengan rancangan RMK Fiqh Kekeluargaan Islam. So seperti yang kita tahu, kalau kita lihat RMK ataupun rancangan khusus Fiqh Kekeluargaan ini, kita akan mempelajari tentang apa itu konsep perkahwinan, prosedur perkahwinan dan tanggungjawab dan sebagainya. So ini forum ini diadakan atas pertimbangan daripada RMK yang kita akan belajar sebagai siswa guru yang mengambil elektif fiqh kekeluargaan. Dan akhir sekali pemilihan panel yang berpengalaman dan mendapat pengesahan. So melalui aktiviti forum ini kami menjemput beberapa panel jemputan seperti seorang panel daripada Timbalan Pendakwah Saidi Selangor dan seorang panel daripada pegawai pejabat agama Islam daerah Gombak daripada unit undang-undang keluarga. So seperti kita nampak bahawa forum ini mengambil panel-panel yang merupakan berpengalaman dan sangat berpengetahuan melalui bidang-bidang ini. Okey, perincian cadangan program ataupun forum ini akan dilaksanakan pada 2 September 2022 pada hari Jumaat, dan lokasi kejadian ini dilakukan pada bilik recital. Terdapat beberapa faktor-faktor ataupun kekangan yang menyebabkan forum ini tidak dapat dilakukan di tempat lain seperti Dewan DDRI ataupun Dewan Kuliah sebagainya. Namun setelah pembincangan dan tolak ansur sebagainya, kami telah melakukannya aktiviti forum ini di bilik recital. Okey, baiklah. Tema bagi forum ini adalah pertama sekali konsep perkahwinan menurut Islam. Yang kedua, proses pelaksanaan pembubaran perkahwinan, dan yang terakhir, prosedur perkahwinan di Malaysia. Okay, kita akan tengoknya secara lebih lanjut. Okay, so tema program ini adalah pertama sekali konsep perkahwinan. So perkahwinan ini merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam menurut At-Tabik dan Koordinator 2016. So melalui perkahwinan ini dia dapat perkahwinan ini merupakan satu-satunya cara untuk menghalalkan persetubuhan lelaki dan perempuan dalam kalangan Islam. Ini adalah penting untuk bagi
orang Islam untuk mendirikan rumah tangga dan mendapatkan keluarga dan meneruskan zuriat mereka dan sebagainya. Dan seterusnya adalah prosedur perkahwinan. Okay, prosedur perkahwinan ni adalah merupakan suatu langkah yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi untuk mensahihkan perkahwinan menurut SIMA 2001. So seperti kita tahu, dalam prosedur sebelum kita melakukan perkahwinan terdapat prosedur ataupun langkah-langkah yang perlu kita ikuti. Contohnya seperti menghadiri kursus perkahwinan, melakukan ujian kesihatan klinik untuk HIV dan sebagainya. So prosedur-prosedur ataupun langkah yang telah ditetapkan ni haruslah kita ikuti sebagai seorang umat Islam dan sebagai warga negara Islam yang menetap di Malaysia. Dan seterusnya akhir sekali pembubaran perkahwinan. Okey, pembubaran perkahwinan ni juga dikenali sebagai talak, merupakan perceraian antara seorang suami dan seorang isteri mengikut Iqbal, Syabir dan Azmi. So seperti saya dah kata tadi, di Malaysia ni telah ada banyak kes perceraian yang telah berlaku. So melalui forum atau perbincangan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesedaran mengenai apa itu perceraian, perkahwinan dan apa implikasinya kepada rumah tangga dalam kalangan rumah tangga. So diharapkan siswa guru yang menghadiri forum ini akan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka mengenai pembubaran perkahwinan ini. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Ahmad Syahir bin Tauhid. Dan itu saja. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Asfar dan juga Haikal, teman saya yang membentang bersama-sama saya dalam kumpulan ini. Jadi saya akan membentangkan tentang perencanaan aktiviti bagi program forum ini. Jadi aktiviti yang dilaksanakanlah forum di mana kami menjemput panel jemputan di mana 2 orang panel dan seorang moderator. Di mana 2 orang panel yang seperti yang telah dinyatakan oleh sahabat saya tadi iaitu orang-orang yang hebat lah, orang-orang yang mahir tentang bidang perkahwinan dan juga pembubaran perkahwinan ini. Jadi tajuk forum ni iaitu konsep dan prosedur perkahwinan serta pembubaran perkahwinan mengikut Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Jadi kemudian bagi medium yang kami gunakan untuk menyebarkan ilmu dalam forum ni adalah program ni dijalankan secara bersemuka di bilik resital di Blok Muzik dan disiarkan menggunakan pelantara YouTube. Juga hebahan melalui media rasmi laman sesawang, surat jemputan, hebahan rasmi dan memo kepada semua pihak berkaitan. Jadi kami telah menyatakan medium-medium ini di dalam surat, dalam kertas cadangan, di dalam kertas kerja dan kami menyebarkannya kepada AJK lain seperti AJK Multimedia, AJK Technical, AJK Publicity untuk mereka lebih bersedia untuk menjalankan aktiviti, menjalankan tugas-tugas mereka untuk menjadikan link YouTube supaya mereka dapat rakam, supaya dapat mereka menyediakan tempat untuk mengetahui tempat di manakah aktiviti forum ini akan dijalankan. Kemudian kumpulan siapakah peserta yang terlibat dalam forum ni iaitu pelajar semester 7 iaitu elektif yang mengambil elektif FIH kekeluargaan PSMP Ambilan Jun 2019 yang terlibat adalah seramai 84 orang. Baiklah. Kemudian ini adalah panel-panel jemputan, handsome kan? Semua panel-panel ni 2 panel dan juga moderator iaitu Tuan Atras bin Muhammad Zain iaitu Timbalan Pendakwa Syariah Selangor dan juga Tuan Himi bin Sa'adan iaitu Pegawai Agama Islam Daerah Gombak Unit Undang-Undang Keluarga. Di mana kita tengok mereka ni seperti yang kami telah dengar daripada forum itu, Tuan Himi ni juga banyak terlibat dengan isu-isu kekeluargaan di mana isu-isu tentang berlaku perceraian ke ataupun masalah-masalah dalam rumah tangga tu perlu diselesaikan di pejabat daerah Islam
daerah agama Islam di mana mereka ni perlu untuk membantu keluarga atau rumah tangga yang mengalami masalah tersebut. Dan juga sama juga dengan di mana Tuan Atras sebagai timbalan mendakwa Syed Selangor ni, mereka inilah yang menguruskan perkahwinan, sama ada perkahwinan itu boleh dilaksanakan atau tidak, ataupun sebenarnya sama ada calon suami ataupun calon isteri itu atau pasangan itu sudah berkahwin ataupun belum, adakah berlaku poligami ataupun sebenarnya apakah masalah seperti sakit ke ataupun perkara-perkara yang kita tidak ingini tidak berlaku lah, ataupun macam-macam lagi lah seperti perkahwinan luar negara. Jadi kami percaya bahawa panel yang telah pun kami jemput di dalam forum ni adalah panel hebat, panel yang mahir, yang pakar dalam bidang ini, supaya dapat menyebarkan ilmu kepada kami dan kami lebih bersedia untuk mendirikan rumah tangga insya-Allah pada masa akan datang. Bahkan juga kami juga boleh menyebarkan ilmu-ilmu tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Dan juga tidak lupa juga kepada moderator iaitu Nu'man Helmi bin Sukifi, iaitu juga sebagai pelajar siswa guru LPTKK yang juga mengambil kursus fiqh kekeluargaan. Jadi seterusnya, okey, beberapa implikasi yang kami boleh dapat ialah implikasi kewangan, iaitu kos bagi aktiviti ini adalah sebanyak RM600 bagi bayaran panel dan juga makanan VIP. Serta sumber kewangannya adalah permohonan daripada peruntukan surau takdir, di mana kami meminta sumbangan daripada surau takdir untuk bayaran kepada panel-panel lah, kerana mereka telah datang ke LPG KK untuk menyebarkan ilmu tersebut, untuk menjalankan aktiviti forum ini. Kemudian adalah implikasi jadual waktu PDP, iaitu aktiviti di dalam program ini tiada diimplikasi ke atas jadual PDP kerana dijalankan pada hari Jumaat jam 9 pagi hingga 12 tengah hari, di mana semua siswa guru yang terlibat dalam forum Usrati Janati ini tidak mempunyai kelas pada hari Jumaat pada waktu pagi tersebut, dan maka tidaklah mengganggu aktiviti PDP yang berlangsung. Jadi sebenarnya walaupun banyak kekangan, tapi kami telah berjaya memastikan kelancaran program ini dari segi masa dan juga dari segi kewangan. Alhamdulillah. Jadi rumusan yang kita boleh ambil di sini adalah program ini penting untuk dilaksanakan bagi menetapkan sasih dan jati diri pelajar, khususnya pelajar muslimin dan juga muslimat yang mengambil kursus fiqh keluarga ini, agar sentiasa melaksanakan amalan agama yang dituntut dalam syariat Islam serta mempunyai keyakinan dan mampu menjaga kesejahteraan rumah tangga. Maka percaya bahawa lebih kukuhnya rumah tangga apabila kami menjalankan aktiviti forum ini, kerana kami mengetahui apakah punca-punca perceraian ataupun apakah perkara atau denda yang perlu kami elakkan apabila kami ingin mendirikan rumah tangga. Jadi sebelum saya mengakhiri pembincangan kami ini, saya ingin memetik daripada surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah dengan harapan kami, semoga dengan kami yang menjalankan tugas sebagai JK, kertas cadangan dan juga rakan-rakan lain yang menjadi jawatan kuasa kepada tugas-tugas masing-masing ini dapat memberi ilmu dan juga pendedahan kepada kami supaya lebih bersedia untuk mendirikan rumah tangga, sama ada dari segi perkahwinan dan juga pembubaran perkahwinan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.